Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita mulakan kelas Quran kita pada malam ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma yassir lana fi hifdzil Qur'an. Allahumma shrah sudurana fi hifdzil Qur'an. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia kasih sayang Allah, pada malam ni kita dapat sama-sama dipertemukan lagi selepas lama berehat ya. Alhamdulillah. Yang mana mungkin jemaah tahu kot kenapa. Jadi saya nak maklumkan balik lah, yang mana saya baru menjalani pembedahan appendix. Kalau ikutkan doktor kata cuti sebulan. Saya tak boleh duduk lama-lama kat rumah tu, seminggu dah rasa macam kena keluar juga, kena buat kelas. Sebabnya kita seronok berkongsi ilmu kaitan dengan Quran cumanya efek sementara ni dia tak boleh tak boleh menjerit, tak boleh angkat berat, tak boleh lasak-lasak lah Dan pertama kali tadi saya solat sujud tadi rasa sakit dah, terus bangun tadi duduk kat kerusi. Dia kena duduk kerusi, tak boleh rukuk dan sujud lagi. Sebabnya tempat pembedahan tu 15 cm panjang. 15 cm. Kalau ikutkan belum betul-betul sembuh, tapi Allah Ta'ala beri peluang, kekuatan untuk sama-sama berkongsi. Kalau semalam saya sama-sama dengan muslimat kat sini juga, waktu zuhur dengan ibu-ibu semua. Ni malam ni dengan ayah-ayah pula, dengan adik-adik yang datang malam ni. Alhamdulillah. InsyaAllah, mudah-mudahan waktu saya sakit tu, saya terfikir satu benda. Apa dia? Kenapa kuliah-kuliah sebelum ni tak rakam? Bila tak rakam tu, tak orang, bila jemaah tanya, ustaz tak ada buat kuliah ke sebagainya, dia tak boleh tengok siaran lepas. Jadi bermula daripada hari Isnin lepas, mana-mana ceramah saya pergi, saya rakam. Sekarang ni kita buat siaran di Facebook lah. Ada orang tengok sekarang ni malam ni kita punya kuliah. Nanti nak tengok siaran ulangan balik pun boleh. Kalau lupa cara bacaan, sebutan ayat ni kita baca malam ni, kalau dah dengar malam ni tiba-tiba esok lupa, boleh tengok balik dia punya bacaan. Jadi malam ni kita sambung perkongsian surah apa malam ni? Masing-masing dah ada kertas. Surah Tabbat, suratul Masad. Okey, sebelum kita baca, kita kenal dulu. Kita berkenalan dulu dengan surah ni. Surah Al-Masad. Suratul Masad. Dia ada 3 nama. Kebiasaan. Yang pertama suratul Masad lah, ni nama yang ada dalam Quran. Nama lain surah Lahab, ataupun surah Tabbat. 3 nama untuk surah ni. Okey. Yang mana suratul Masad ini, asbab nuzul, kenapa Allah Ta'ala turunkan suratul Masad?
ya, disebabkan ada dua peristiwa. Dalam riwayat ada dua cerita, yang mana bila Nabi SAW ya diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sampaikan dakwah secara terbuka. Waktu ni kemudian Nabi pun mengumpulkan ya penduduk Mekah. Waktu tu penduduk Mekah ada dua kabilah yang besar, kabilah Fihr dan juga kabilah Bani Adi. Bani Fihr dan juga Bani Adi, dua kabilah yang besar dekat Mekah waktu ni. Kemudian Nabi kumpulkan mereka, Nabi naik Bukit Safa. Ya, kalau yang pergi Mekah ya, selalu dah pernah naik Bukit Safa. Nabi menyeru ya kepada penduduk Mekah. Waktu tu penduduk Mekah bertanya, ya, wahai Nabi, ada apa ni kumpulkan kami ramai-ramai? Ya, waktu ni semua penduduk tu keluar. Ya, kemudian Nabi cakap apa? Nabi bagi tahu, kalau aku cakap dekat belakang Bukit Safa ni ada tentera berkuda, agak-agaknya ya penduduk Mekah percaya tak? Penduduk Mekah cakap, ya, kami percayamu wahai Nabi. Nabi dapat satu gelaran Al-Amin, sebab Nabi ni tak pernah menipu. Ya, akhlaknya terpuji. Orang Mekah semuanya percayakan Nabi Muhammad SAW. Kemudian apa yang berlaku? Ya, kemudian lepas Nabi cakap macam tu, Nabi bagi tahu, sebenarnya aku datang di sini untuk menyatakan bahawa ya antaranya isinya lah ya, supaya kamu ini jangan berlaku zalim dan percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, adanya neraka dan juga adanya syurga. Waktu ni banyaklah panjang dia punya ayat dia. Kemudian Abu Lahab bangkit. Dia kata, ya, kabbalaka ya Muhammad, celakalah kamu wahai Muhammad. Kamu kumpulkan kami ramai-ramai waktu ni untuk cakap benda tu, benda dusta tu. Bapa saudara Nabi. Ya, kemudian menyebabkan Allah turunkan ayat ni. Satu lagi kisah di mana dekat pasar. Dekat pasar Nabi dakwah benda yang sama. Ya, Nabi dakwah benda yang sama untuk perintah untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dekat pasar tu. Kemudian Nabi sebut ya supaya beriman kepada Allah. Kemudian Abu Lahab ni datang. Dia baling batu dekat kaki Nabi. Abu Lahab dekat belakang Nabi. Kemudian sama juga Abu Lahab kata, Nabi ni pendusta, jangan percaya kat dia. Ya. Abu Lahab ni siapa? Abu Lahab ni dia adalah pembesar. Ya, pembesar yang orang kaya, orang kata. Ya, pembesar Mekah, orang yang kaya dekat Mekah waktu tu. Ya, pengaruhnya sangat kuat kat sana. Abu Lahab ni asalnya dia adalah orang yang paling gembira bila Nabi lahir. Ya, bila Nabi lahir, dia sambut kelahiran Nabi dengan dia membeli hamba untuk Nabi tu disusukan. Masya Allah, zaman orang Arab ni dia suka bagi ibu susuan. Itu jadi adat kat sana. Dia sanggup beli ya untuk seorang hamba untuk susukan Nabi. Masya Allah. Tapi dia tak nak ikut Nabi. Dia tak nak ikut Nabi. Akhirnya Allah Ta'ala laknat dia. Bukan Allah Ta'ala laknat dia saja, Allah Ta'ala laknat isterinya. Kalau kita tengok nanti dalam suratul Masad ni ya, kita tengok sama-sama permulaan ayat pertama ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Binasalah kedua-dua tangan Abu Lahab dan binasalah dia bersamanya. Maknya pun nak binasa lah. Baik. Ayat pertama ni menyatakan ya, kat sini perkataan tabat tu Allah Ta'ala ulang dua kali. Ya, ulama tafsir menyebut tabat yang pertama ni adalah doa. Doa hilang dah. Boleh. Doa untuk supaya Abu Lahab ini dibinasakan. Tabat yang kedua, watab, Allah Ta'ala mengkabarkan diperkenankan doa tersebut.
Ya, tabbat yada abi lahabin wa tabb. Dua kali Allah Ta'ala ulang perkataan tabbat. Ya, bat itu maksudnya binasalah. Ya, kerana dia telah menentang dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma auna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang diusahakan. Abu Lahab ni seorang dermawan. Ya, dia banyak buat kebajikan kat Mekah. Ya, kalau kita biasa-biasa buat kebajikan dekat Malaysia kan. Tapi Abu Lahab dekat Mekah. Maksudnya dia mulia, masya-Allah. Tapi disebabkan dia ya tentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyebabkan akhirnya apa yang diinfakkan ke jalan Allah ni ya untuk kebajikan dekat Mekah ni waktu ni Allah Ta'ala tak pandang. Allah Ta'ala sebut apa yang ada ya baginya harta dan apa yang diusahakan ni tidak berguna. Ya, maksudnya apa kat sini? Kalau kita banyak infak, kita banyak bersedekah, kita kaya bagi orang miskin makan dan sebagainya, belum tentu kita masuk syurga kalau kita tidak ikut Nabi. Ya, baru ni viral ada artis dia kata saya tak cukup solat 5 waktu, saya buat cari pahala lain dengan cara lain. Itu silap dah tu konsepnya. Ya, sepatutnya dia tak boleh cerita publik berkaitan dengan dosa ni. Perlu mudah-mudahan ada dia dibuka hatinya lah. Ya, ada orang dakwah ni, insya-Allah. Baik, kemudian ayat yang ketiga, sayasla naran dzata lahab. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergelora, iaitu neraka. Ya, Abu Lahab ni akan dicampakkan bersama dengan isterinya ke dalam api neraka yang marak menyala bergelora. So, ya, na'udzubillah. Tak tahu macam mana gambaran neraka yang sangat dahsyat yang Allah Ta'ala ciptakan. Ya, dan disediakan untuk Abu Lahab. Ayat yang keempat, wa mra'atuhu hammalatal hatab. Dan begitu pula isterinya, pembawa kayu bakar. Ya, dan penyebar fitnah. Isterinya ini Allah Ta'ala sebut pembawa kayu bakar. Kenapa? Isteri Abu Lahab ni dia bawa kayu bakar yang ada duri-duri. Ya, dalam riwayat sebut yang mana dia pikul kayu bakar ni, letak dekat jalan yang Nabi lalu. Na'udzubillah. Ya, menyebabkan Allah Ta'ala masukkan dalam Quran cerita ni. Ya, Allah Ta'ala rakamkan kezaliman yang berlaku isteri Abu Lahab ni. Mana tempat Nabi lalu dia letak kayu yang berduri. Na'udzubillah. Sampaikan ayat terakhir ni, fi jidha hablum min masad. Di lehernya ada tali daripada sabut yang dipintal. Maksudnya dia bawa kayu bakar dipintal dekat leher, banyak dia bawa. Ya, untuk letak mana-mana jalan yang Nabi lalu. Dan kisah Abu Lahab ni ada 3 anak. Ya, ada 3 anak yang mana 2 daripadanya ni ya telah berkahwin dengan anak Nabi. Ya, nak kata Abu Lahab ni sangat sayang dekat Nabi sampai anak dia suruh kahwin dengan anak Nabi. Ya, kemudian bila Nabi dah sampaikan Islam, Abu Lahab ni tak ceraikan. Dia beritahu anaknya ceraikan anak Nabi ni. Na'udzubillah. Ya, kemudian anak dia nama Utaibah. Ya, dia sangat benci dengan Nabi. Akhirnya Nabi doa supaya supaya Allah Ta'ala hancurkan dia, binasakan dia dengan anjing. Satu hari ya, Utaibah ini sedang pergi ke pasar, sedang pergi bermusafir, pergi menjual niaga. Kemudian tidur waktu malam. Kemudian Utaibah ni tidur di tengah-tengah, di antara kawan-kawan dia kiri dan kanan. Dia duduk tengah-tengah. Malam tu dia digigit oleh anjing. Na'udzubillah. Anjing tu main makan, main terkam, main mati. Satu riwayat lagi bukan anjing, singa. Antara anjing ataupun singa lah. Disebut kat situ anak Abu Lahab ni dihinakan oleh Allah, mati dengan anjing. Allahu Akbar. Kemudian Abu Lahab, macam mana Abu Lahab mati?
Ya, Abu Lahab mati masa perang Badar. Masa perang Badar, tiba-tiba datang suatu penyakit dekat dia, menyebabkan badannya bau sangat busuk ke Abu Lahab, sampai orang tak boleh nak dekat dengan dia. Dia mati, kemudian nak dikafankan macam mana? Di apa nama tu? Kubur tu digali, ditolak macam tu je. Kemudian ditimbus dengan batu, orang baling tutup. Na'udzubillah. Allah hinakan dia. Ya. Kemudian isterinya pula. Ya, isterinya ni bila dia tahu Nabi ni sedang berdakwah di Mekah, isterinya datang. Ya, datang nak serang Nabi. Ya, ketika berada di Mekah, kemudian Nabi dengan Abu Bakar waktu tu sedang duduk sama-sama. Kemudian bila mana isteri namanya Ummu Jamil nama dia, isteri Abu Lahab. Ya, Ummu Jamil. Yang mana isteri Abu Lahab ni dia nak pergi serang Nabi. Ya, nak pergi serang Nabi, tapi bila dia datang dekat dengan Abu Bakar, dia tengok tak ada orang pun. Tengok tak ada orang pun, tiba-tiba dia lari ketakutan. Kemudian Abu Bakar ni tanya kat Nabi, kenapa dengan apa perempuan ni? Dia kata Allah hijabkan daripada nampak aku. Sebabnya Allah nak muliakan Nabi. Allah tak nak perempuan, ya, perempuan ni boleh rendah-rendahkan Nabi. Ya, kemudian Allah hinakan apa nama ni, Ummu Jamil dalam Quran. Ya, wanita yang memintal apa nama, tali dengan sabut yang dipintal. Maksudnya apa? Dia bawa apa nama, kayu bakar yang tajam berduri untuk letak dekat jalan-jalan yang Nabi lalu. Ya, Allah Ta'ala hinakan Abu Lahab dan isterinya ni sampai hari kiamat. Ya, Quran yang kita baca tiap hari, kita baca, bila kita faham maksud, kita akan rasa geram, kita akan rasa apa, kita laknat ya Abu Lahab ni. Ya, Abu Lahab ni adalah keturunan Nabi, bapa saudara Nabi. Ya, orang kata keturunan Nabi ni semuanya mulia, tak? Maksudnya apa? Iman tak dapat diwarisi dengan keturunan. Maksudnya kalau Nabi pun, ya, hebat Nabi ni, ya, kalau kata keturunan Nabi, tapi kalau dia tak ikut Nabi, dia tak boleh. Sebab tu ada viral baru ni, ya, orang datang daripada Jordan, ya, datang yang apa, Syekh apa tu, Al-Idrus tu, ya, yang mana na'udzubillah, rupanya katanya scammer. Dekat negaranya sendiri ada kes scam 6-7 kali kes scammer, na'udzubillah. Ya, mungkin dia keturunan Nabi, tapi mulia tu bukan terletak pada keturunan. Mulia itu letak pada iman. Maksudnya apa? Kita semua ni berpeluang menjadi orang-orang yang hebat di sisi Allah. Ada orang kata, aku bukan keturunan Nabi, mesti aku tak mulia. Tak. Kita boleh jadi mulia sebab iman yang ada dalam diri kita. Ya, Masya Allah. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala. Ada puan ke? Sila nanti panggil. Ya. Tak ada, ya. Baik, jadi di sini kita sama-sama ambil pengajaran. Yang mana ayat yang Allah Ta'ala sebut kat sini, ya, Tok Guru Haji disebut, kita nak sambut kelahiran Nabi boleh, tapi biarlah kita juga ikut apa yang Nabi suruh. Ada orang sambut, ya, kelahiran Nabi ni macam Abu Lahab tadi. Nabi lahir disambut dengan gilang gemilang, tapi bila Nabi suruh ajak untuk masuk Islam, ikut apa Nabi suruh, dia tentang. Jadi orang yang sebegini, dia geng Abu Lahab. Na'udzubillah. Biarlah kita nak sambut apa kelahiran Nabi, dalam masa yang sama kita ikut apa yang Nabi suruh. Boleh? Baik, itulah sedikit kisah yang ada dalam surah Al-Masad. Ya, kalau saya ada salah, betulkan, tuan guru kita. Okey, baik. InsyaAllah kita mulakan malam ni berkaitan dengan suratul Masad. Kita betulkan bacaan dan juga kita tengok tajwid apa yang ada dalam suratul Masad. Ikut saya sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Okey, baik. Ayat pertama ni sering kita melakukan kesilapan kat mana? Kita tengok sama-sama. Yang pertama kalimat tabbat. Ya. Kat sini huruf ba tu bertanda sabdu. Ya, bila mana huruf-huruf Al-Quran ada tanda sabdu, kita perlu tekankan tabbat. Cuba. Kalau tak tekan tabbat yada, kurang sempurna. Ya, dia kena tekankan tabbat yada abi. Cuba. Tabbat yada abi. Kemudian yada, huruf dal. Huruf dal sebutannya nipis, lembut. Dadidu. Cuba. Dadidu. Duduk di kerusi itu. Da, maksudnya huruf da kalau ditebakkan salah, tabbat yada, itu salah, tak boleh. Ya, bukan tak boleh, maksudnya kalau saya buat juga Ustaz, bacaan tu kurang sempurna. Ya, yang betul tabbat yada abi. Cuba. Tabbat yada abi. Okey, bagus. Kemudian tabas yada di sini manja ismun fasil, huruf mad bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah. Mana huruf madnya tu alif. Alif tu ada tanda ombak dekat atasnya. Yada abi, mad jaiz munfasil 4 atau 6 harakat. Kemudian abi, ya tidak berbaris ma asli, panjang dengan kadar 2 harakat. Kemudian sambung lahabi wa tab. Okey, kat sini perlu ambil perhatian. Yang pertama huruf ha. Ya, ha simpul ataupun ha bulat ni, dia punya sebutan dia ha ataupun angin tu perlu dilepaskan. Ha, cuba. Kalau satu lagi ha pedas tu, kita menyempitkan ruang rongga angin. Ha, ini ha. Okey, maka sebutan dia abi lahabi wa tab. Kemudian biu kat sini idgham ma'al gunnah. Ya, idgham ma'al gunnah ni apa Ustaz? Idgham ialah memasukkan ma'a bersamanya gunnah, dengung. Apa yang dimasukkan ni? Tanwin tu dimasuk dalam waw dan perlu dengung dengan kadar 2 harakat. Lahabiu. Cuba. Lahabiu. 2 harakat. Wa tab. Kat sini hukum apa? Qalqala akbar. Dia bukan kubra, dia akbar. Ni qalqala yang paling besar. Qalqala ada tiga jenis, sughra, kubra, akbar. Ni yang paling besar. Akbar ni maksudnya apa? Yang paling besar. Dia bukan besar. Kalau kubra, qalqala besar. Kalau akbar, paling besar. Sebab itulah dalam azan, ya, Allahu Akbar, Allah yang paling besar, kita mengagungkan kalimah Allah dalam azan. Begitu juga dalam solat, takbir pertama kita, ya, takbir nak solat, Allahu Akbar, Allah yang paling besar. Sebab tu, ya, antara tips kita nak khusyuk dalam solat, kita faham apa yang kita sebut. Setiap perkataan Allahu Akbar maksudnya apa,
Fatihah maksudnya apa, kita faham maksud tu, kita akan jadi khusyuk. Sebab apa? Contoh, kalimah Allahu Akbar, yang takbir, Allahu Akbar, Allah yang paling besar. Bila kita kata Allah yang paling besar, jadi dunia dan isinya letak belakang terus. Sebab Allah lagi besar daripada segala-galanya. Jadi dia main khusyuk tu solat. Masya Allah, kita faham dia berkaitan dengan makna-makna dalam solat. Kemudian qalqalah akbar. Qalqalah ni maksudnya apa? Ya, qalqalah dari kecil sampai gitu sama. Tak tahu qalqalah ni apa? Maksudnya lantunan. Dia ada 3 maksud: lantunan, getaran atau pantulan. Apa yang dipantulkan? Apa yang dilantunkan ni? Huruf dia. Huruf dia ada 5. Saya sebut sebelum ni, baju dah kotor. Ya, ingat baju kotor, ingat huruf qalqalah. Balik-balik biasa suami ni selalu basuh baju. Nak main basuh baju tu, ingat, ustaz kata baju kotor ni qalqalah. Huruf-huruf qalqalah, ya. Ba, jim, dal, qaf, ta. Baju dah kotor. 5 huruf. Ni dapat ilmu baru malam. Ya. Yang mana kat sini ada huruf ba. Ya. Qalqalah akbar ni, sebab kenapa jadi akbar? Sebab di atasnya ada tanda sabdu. Dan dia punya lantunannya lain. Lantunannya seperti papan anjan. Macam mana papan anjan? Dia tekan dulu, baru pantul. Macam tu, akbar. Jadi sebutannya ada tempoh. Kalau kita baca lahabi wa tab, salah. Salah Ustaz? Salah. Ya, yang betul macam mana? Lahabi wa tab. Watab. Dia ada tempo sikit. Ya, kalau papan anjal tu watab. Sebab itulah dipanggil paling besar. Dia punya lantunan dia, sebab dia kena tekan dulu ke bawah, baru ni atas. Lahabi watab. Ada tempo watab. Macam tu. Saya baca sekali lagi, kemudian tuan-tuan boleh try. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Cuba. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Kemudian hujung tu pula dia tambah huruf I dengan K. B jadi B. Watab. Watab. Kalau sebelum ni kita selalu baca lahabi watab. Watab. Salah. Malam ni betulkan. Ya. Sebabnya surah Masad ni antara surah kita selalu baca. Ya, kena betulkan daripada sekarang. Baik, Ustaz, kalau saya tak lantun tabbat yada abi lahabi wa tab, betul ke Ustaz? Ya, salah. Jadi lahnun khafi, kesalahan kecil. Ya, kerana kita tak menunaikan hak pada huruf tersebut. Huruf tersebut hak dia kena lantun. Kalau tak lantun berdosa lah. Dosa kecil. Ya, Ustaz, dosa kecil ya Ustaz, tak apa. Jangan. Ya, bila kecil lama-lama jadi banyak. Contoh tak baca Quran Ustaz, lagi jam. Ya, orang macam ni susah. Ya, tak baca Quran lagi lah. Tak dapat banyak pahala. Tips nak dapat pahala banyak, baca Quran. Ya, sebab apa Nabi sebut wala takun alif lam mim harfun. Nabi sebut dalam hadis, aku tak katakan alif lam mim ni satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Satu huruf dapat 10 pahala. 10 pahala pula digandakan 7 pahala. Nak dapat banyak pahala, baca Quran. Ya, kita baca kejap je, pahala berlambak. Kalau pahala boleh nampak dengan mata, kita tantang mati dah dengan pahala. Jatuh banyak pahala, nak turun kat kita macam temikai macam tu. Baca Quran
dapat satu temikai satu pahala satu temikai macam tu. Kalau baca Quran mau tak kita tenggelam dengan temikai tu. Tapi Allah Ta'ala menguji orang beriman, pahala itu tak nampak. Jadi kita sama-sama ambil pengajaran untuk perbaiki bacaan. Kita ulang balik. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Cuba. Bagus. Tadi mula-mula saya dengar laju wa tab. Kali ini betul. Alhamdulillah. Kita berpindah ayat kedua. Ma auna anhu maluhu wa ma kasab. Baik, ayat kedua. Ayat kedua kat mana silapnya? Pertama huruf ma. Ya, huruf ma sebutannya sebenarnya ma, tapi kadang-kadang kita baca me, salah, bukan ma auna. Itu pun main peranan. Ya, sebab huruf ma ni huruf mim, perlu dijelaskan sebutan dia. Kalau bukan ma salah, ma. Ya. Kemudian auna. Kat sini selalu ya, tadi pun saya dengar ada yang terlantun. Aghna, salah. Bukan aghna tapi auna. Auna. Cuba. Dia lagi tu cuba buang. Buang. Aghna. Macam mana nak betulkan? Kita cuba spread kan, asingkan. Aghna. Maksudnya apa? Kita jangan bagi dia melekat, terlepas. Itu terlepas lah tu. Dia kena ikat dia, jangan bagi jatuh. Cuba. Bagus. Anhu maluhu wa ma kasab. Okey, baik. Kat sini tak ada masalah sangat. Ya, anhu maluhu wa ma kasab, ujung tu. Ya, ujung ni pula. Okey, sebelum tu kita urai dulu tajwid ma, majaz ismun fasil, huruf mad bertemu hamzah dalam dua kalimah. Na, ma asli alif kecil, anhu izhar halki, nun mati bertemu dengan apa? Dengan 6 huruf, hamzah, ha, ain, ha, ghin, kha. Maka jelaskan dia anhu. Cuba. Jelas ni maksudnya apa? Sebutan dia kita tak boleh panjangkan. Anhu, salah. Dia terus anhu. Cuba. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Bagus. Kemudian kasab. Kat ujung ni jumpa dengan apa dia? Qalqalah juga. Ni qalqalah apa? Qalqalah kubra. Kalau atas tadi akbar, paling besar. Kalau yang bawah ni pula kubra. Qalqalah kubra dengan qalqalah akbar, dia mesti berada kat hujung ayat. Ni syarat pertama. Mesti kat hujung ayat. Dan kerana diwakafkan bacaan.
Dia boleh jadi kat tengah ayat juga kalau kita wakafkan bacaan. Tapi biasa kat ujung ayat lah. Ya, kasab. Yang mana kita tambah huruf I dan juga K juga. Kasab. Kalau kita baca wama kasab, salah. Kasab salah. Kasab. Jadi B ya. Wama kasab. Okey, bagus. Baik, kita pindah ayat yang ketiga. Sayasla naran dhata lahab. Baik, ayat ketiga kat mana kesilapan yang kita buat? Pertama huruf sad. Ya, tadi saya pun dengar yang mana ada yang baca dengan sin. Sayasla, salah so tu tebal. Sayasla. Bezakan sin dengan sad. Cuba saya baca, tuan-tuan bezakan mana yang betul, yang pertama ke yang kedua. Okey. Sayasla, satu. Yang kedua sayasla, mana yang betul? Yang kedua jadi guna cara yang kedua tu. Sayasla naro. Cuba. Okey, baik. Kemudian lam asli alif kecil, na asli juga. Naran. Kat sini jumpa dengan ikhfa hakiki. Ya, naran. Ikhfa hakiki ni apa? Ya, ikhfa hakiki satu tajuk yang berat. Ya, saya nak faham dulu lama. Ya, nak cuba betulkan bacaan tu lama. Sebabnya ikhfa hakiki ni dia banyak huruf. Ya, apa maksud ikhfa hakiki ni? Saya jelaskan secara mudah. Ikhfa tu maksudnya sembunyi. Hakiki tu huruf asal dia. Kalau kita tengok kat sini ronza, tanwin dengan zal. Sepatutnya kita baca naronza, ya, itu asal dia. Tapi bila mai ikhfa hakiki ni, sebutannya jadi tengah-tengah. Nak sebut tanwin dengan zal. Naron, dia tengah-tengah. Dia samar-samar bacaannya. Macam tu. Kalau kita baca naronza, salah. Itu jadi jelas, bukan ron. Dia masuk dekat zal. Dia sebut huruf zal sikit. Naronza. Cuba. Bagus. Kemudian huruf zal. Pastikan lidah dikeluarkan juga. Za. Cuba. Za. Baru ni saya ceramah dekat satu tempat juga. Ya, Ustaz, lidah saya tak boleh keluar. Saya pun tak boleh keluar. Tak nak keluar, Ustaz. Cuba baca naranza. Memang tak boleh keluar. Cuba pakcik keluarkan lidah. Keluarkan lidah. Boleh tu, cik. Macam mana gaji tak boleh keluar? Okey, cuba keluarkan sikit. Kemudian gigit sikit. Dia cakap, gigit sikit, jangan buat putus. Gigit sikit. Kemudian lidah yang kita gigit keluar sikit tu, itu yang kita keluarkan masa baca. La. Cuba buat. La. Boleh pun. Macam tu rupanya Ustaz. Saya tak tahu, ya kan tak boleh keluar. Boleh. Ya, cuma kaedah tu kita kena ngaji, kena belajar. Ya, naradza. Cuba. 3 huruf dalam Quran yang kena keluarkan lidah. Zal, fa, dho. Dan antara 3 huruf yang selalu orang tak sebut ni huruf dho. Antara dalam istighfar, astaghfirullahalazim. Istighfar selalu kita tak sebut, betul tak? Ya, sebab itulah dosa banyak. Salah sebut, ya. Astaghfirullahalazim. Lidah tu kena keluarkan sikit. Ini sebutan yang betul. Ya, sebab itulah buat seronok sangat buat dosa ni. Istighfar rupanya salah sebutan dia. Astaghfirullahalazim. Lidah kena keluarkan.
Bila saya belajar tu, nak praktikkan dalam istighfar tu lama. Maksudnya bila istighfar tu kan, Astaghfirullahalazim, salah pula balik, Astaghfirullahalazim. Dia kena biasakan. Ya, biasakan yang betul, betulkan yang biasa. Ya, malam ni ya, kita betulkan, tak dapat banyak, ambil sikit. Lepas solat nak zikir tu, ingat, sudah kata kena keluarkan lidah sikit. Sebab apa kena keluarkan lidah? Dia akan jadi zai. Astaghfirullahalazim, bukan dha jadi zai. Jadi hilang maksudnya, tukar terus huruf lain. Maka berhati-hati. Jadi kesalahan besar. Betulkan nanti insyaAllah. Banyak lagi kat tempat lain. Nanti kalau ada rezeki kita tengok. Ya, bacaan-bacaan solat yang selalu kita tak perasan, kita salah buat. Okey, kita sambung lagi. Apa tadi? Narun dha Dhata lahab. Huruf ha jelaskan juga yang mana saya sebut tadi. Ha tersebut angin dia lepas. Ha, cuba. Ha lahab. Dia jelas sebutan dia. Kalau baca lahab, salah. Ya, tu jadi ha nipis, jadi ha pedas, salah. Ya, kita ulang balik. Sayasla naran dhata lahab. Sayasla, lam ma'asli, na ma'asli, ran fa kiki, dha ma'asli, lahab qalqala, kubra, lantunan besar pada huruf ba. Sama juga kita jadikan be, lahab. Kalau kita baca lahab, salah. Lahab. Sayasla naran dhata lahab. Lahab. Okey, bagus. Ayat yang keempat. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Baik, wam kat sini jumpa dengan izhar syafawi. Apa pula izhar syafawi ni Ustaz? Tadi izhar ifa hakiki, izhar syafawi. Izhar tu maksudnya jelas. Ya, syafawi ni huruf-huruf bibir. Ya, mim ni huruf bibir. Jadi sebutannya kena jelas. Apa yang kena jelas? Wam. Wamra'a. Dia tak boleh dengung. Kita kalau dengung wam, salah terus. Kita sekadar sempurnakan sebutan wamra'atuhu. Cuba. Okey, bagus. Ra'atuhu kat sini jumpa dengan mak silah qasira. Ya. Mak silah ni apa? Silah. Silah ni sambung. Ya, mak sambungan yang pendek. Hal dhamir bertemu selain dari huruf hamzah. Tuhu dua hakat, ada waw kecil kat situ. Hammalatal hatab. Kat sini baru jumpa dengan ha pedas. Ya, ha pedas ni cara nak sebutnya kita bawa dulu angin. Ha. Pasal tak angin dulu yang keluar, baru huruf tu keluar. Ha. Kabur sikit, kamu sudah ada bau tadi. Ya. Ha. Okey, baik. Huruf ha ni, ya, dia punya sebutannya adalah dengan menyempitkan ruang rongga angin pada huruf tersebut. Dia sempitkan. Ha. Maka di sini Kenapa dengung Ustaz? Kat sini jumpa wajibul gunnah.
ya, wajib dengung dengan kadar 2 harakat, mim sabdu atau nun sabdu bertemu sebelumnya huruf berbaris, maka perlu wajib dengung. Ya, ya, hammalatal hatab. Cuba. Hamma di sini alif wajib gunnah, lepas tu ma jumpa dengan ma asli. Hamma latal alif lam qamariyah. Alif lam di atas lam tersebut adanya tanda sukun, maka perlu jelas. Hammalatal hatab. Bila saya sebut jelas, maksudnya sebutan tu tak boleh panjang. Kalau kat sini alif lam qamariyah, hammalatal hatab, dia tak boleh panjang. Hammalatal hatab, salah. Ya, nampak macam betul, salah. Hammalatal hatab. Baik, kemudian kat sini sebutan dia kena berhati-hati. Sebabnya kita jumpa dengan huruf ha nipis, kemudian jumpa dengan ta. Ta ni tebal. Kadang-kadang ada yang sapu sekali terus, jadi tebal dua. Latal hatab. Salah. Nipiskan dulu huruf ha. Latal hatab. Ataupun ada yang nipiskan dua-dua. Latal hatab. Sebabnya nipis, dulu jadi nipis. Yang salah, kita kena bezakan ha nipis, ta tebal. Latal hatab. Okey, bagus. Kemudian hujung tu jumpa dengan qalqalah kubra juga. Ya, qalqalah yang besar yang saya sebut tadi mesti kat hujung ayat. Maka ada be-nya. Latal hatab. Hammalatal hatab. Bagus. Kemudian kita berpindah ayat yang kelima dan ayat terakhir. Fi jidiha hablum min masad. Baik. Fi ma asli, ji ma asli, diha ma asli juga. Kemudian hab. Kat sini jumpa qalqalah apa? Qalqalah sughra, lantunan kecil. Jadi dalam suratul Masad kita jumpa dengan 3 kategori tadi. Qalqalah sughra, kubra dan akbar. 3 ada dalam surah. Ayat terakhir ni jumpa dengan qalqalah sughra, lantunan kecil. Kalau lantunan kecil ni sebutan lantunannya lain sikit. Yang mana kita hanya tambah huruf i. Hab. Bukan haba. Saya baca, tuan-tuan tengok. Fi jidiha hablum. Itu sebutan sebenarnya. Kalau kita baca fi jidiha hablum, salah. Ba tu hanya kat ujung tadi. Kalau kat pertengahan ayat jadi ba je. Fi jidiha hablum. Hablum. Macam tu. Cuba. Hablum. Jadi ba je. Ba. Cuba. Kalau sebelum ni selalu kita baca haba, lepas ni betulkan ba. Ya, mana-mana huruf qalqalah ya yang berada di pertengahan ayat tambah i, ba. Fi jidiha hablum mim masad. Cuba. Okey, satu lagi dia tak
tak tergantung ya. Ada yang baca tadi hablum, dia lambat. Dia tak lambat, dia terus je. Fi jidiha hablum, hablum, dia terus masuk. Hablum, cuba. Fi jidiha hablum, cuba. Cantik. Hablum mim masad. Nipiskan lagi. Hablum mim masad. Bagus. Lum kita jumpa dengan idgham ma'al ghunnah. Nun mati ataupun tanwin berjumpa dengan salah satu dari 4 huruf, ya, waw, mim, nun. Jadi di sini jumpa dengan mim. Maka kita perlu idgham. Idgham tu apa? Memasukkan ma'a bersamanya ghunnah. Dengung. Lum mim. Kemudian ni sama juga. Tadi saya sebut nun mati atau tanwin. Ni tanwin yang depannya nun mati bertemu dengan mim juga, sama, idgham ma'al ghunnah. Ya, kalau depan tadi tanwin bertemu mim, idgham ma'al ghunnah. Ini nun mati bertemu mim, sama. Maka cara bacaannya adalah dengan kita dengung. Dengung 2 rakaat. Dengung ni apa? Tekankan sebutan dia. Hablum mim masad. Kena tekankan sebutan ya. Hab, cuba. Hablum mim masad. Kat ujung pula jumpa dengan qalqalah kubra. Maka tambah i dengan k. D. Masad. Kemudian tiba-tiba dekat ujung tu ada huruf mim kecil. Kenapa pula? Ada siapa dia jawab. Tiba-tiba dah habis ayat dah, ada mim kecil. Macam mana nak baca? Dah habis ayat dah, tiba-tiba ada mim kecil. Ya, pada kelas yang lalu saya pernah sebutkan. Ya, yang mana kalau ada mim iklab dipanggil. Mim iklab ni fungsinya untuk kita sambung ayat seterusnya. Contoh kalau nafas panjang, contoh hablum mim masadin bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad. Dan mesti sambung ayat ataupun surah selepasnya. Kalau kita baca mim masadin alif lam, tak boleh masuk surah lain. Dia mesti masuk surah selepasnya. Apa surah selepasnya? Qul huwallahu ahad. Kita tak boleh masuk tiba-tiba Al-Ikhlas lah, Qul huwallahu ahad. Kalau kita masa masuk surah lain tak boleh. Ya, dia kena masuk surah selepasnya. Ya, ikut susunan dia. Kalau kita jadi imam, ni tips lah untuk orang yang jadi imam. Rakaat pertama kalau boleh kita ambil surah. Contoh kalau kita dah ambil tabat syahadah, surah kedua mesti surah selepasnya. Kalau kita mau ambil surah belakang yang pula, dia kurang cantik lah. Sebab kita dah ikut susunan. Berdosa tak? Tak berdosa. Ya, cuma susunan ayat tu kurang cantik. Ya, kalau boleh. Sebab itulah kalau nak jadi imam tu, kita kena buka Quran dulu, ataupun kena prepare. Mai terkejut tiba-tiba rakaat pertama Qul huwallahu ahad, rakaat kedua ambil surah Baqarah pula. Jam. Tak boleh. Ya, nampaklah orang tu tak bersedia. Tengok orang tak bersedia ni, ataupun nervous, terkejut. Ya, baik. Maka di sini tadi masalim, ya. Kalau nafas panjang, kita kena sambung bismillah dan qul huwallahu ahad. Kalau kita sekadar baca bismillah aja, masadim bismillahirrahmanirrahim, tak boleh. Seolah-olah bismillah tu ayat terakhir pula.
tak boleh berhenti, maksudnya terus sambung. Masadi bismillahirrahmanirrahim kul huwallahu ahad. Barulah boleh berhenti kat situ. Okay, biasa orang-orang Arab ni nafas panjang, orang Melayu nafas pendek. Dia memadai berhenti kat sini. Maka kalau ada orang tanya depan ni, kita boleh jawab lah. Ya. Kalau boleh sambung tu hebat lah. Ya, ada qari ya. Cara tips nak panjang nafas ni, kita ambil nafas dari perut. Ambil nafas dari perut. Sebab tu orang yang perut dah sakit. Terasa pula saya tengah baru ni 15, bukan 15 jahitan, 15 cm panjang. 15 cm panjang. Ya, tapi saya tak nak duduk diam. Nak pergi mengaji kat. Cuma sekarang kena solat duduk. Kalau solat rukuk tu sakit dah. Sujud lagi lah. Ya, macam tu. Dia menarik perut tu. Luar dah kering, cuma dalam tak kering lagi Sebab doktor kata waktu dia bedah tu, dia kata tu apa cik, appendix tu tak jumpa mula-mula. Doktor masa nak bedah tu, dia kata kami nak potong 8 cm je. Sekali main tengok panjang lagi, rupanya tak jumpa. Dia panggil dia punya pakar seorang lagi, rupanya melekat dekat usus, jadi panjang. Kemudian usus tu ditolak ke tepi. Jadi saya kena tahan 3 hari. Dia kata selagi kamu tak kentut ataupun berak, tak boleh balik jam. Betul, dia kata kena banyak jalan. Baru bedah ni kena banyak jalan. Kemudian kita tandas berjalan semua. Tak boleh pakai kerusi. Lepas tu hari pertama tak kentut, tak berak, stres. Hari kedua pun sama. Hari kedua tu petang tu baru kentut. Alhamdulillah, dah kentut dah. Boleh balik. Hari ketiga. Hari kedua tak kentut, hari ketiga tu baru kentut. Okey, dah kentut, boleh balik. Sebabnya apa? Usus kita tu dah ke tepi. Dia nak betulkan balik tu kena berjalan, bagi usus tu gerak balik. Sebab tak rasa nak berak, tak rasa nak kentut. Sebab usus tu jadi sengit Jadi laluan tu hilang sikit. Bila fikir balik aku ni, waktu saya kena tu 7 pagi. 7 pagi. Kemudian bedah tu 6 petang. Rasanya macam perut kram. Usus tu kena tarik. Usus kita tu kena tarik. Makin lama makin sakit. Doktor bagi painkiller, injek sampai 4 kali. Lepas tu dia kata, cik, tak boleh bagi lagi dah. Ni dah overdose nanti. 4 kali bagi, tak rasa apa-apa. Maksudnya sakit tu tak hilang. Allahu Akbar. Waktu tu tiba-tiba, waktu tengah tunggu kat kecemasan, depan saya meninggal orang kampung Indah. Doktor main kumur orang main CPR. Kita nampak dia punya alat dia kan tik. Tengok meninggal. Ahli keluarga yang 2 orang waktu tu menangis. Depan kita ke tengok. Lepas ni tan aku ke? Fikir macam tu, lepas ni tan aku sudah. Tapi saya dalam hati kena kuatkan, kena hidup lagi ni. Ramai lagi nak mengaji Quran, kena hidup macam mana pun ramai yang doakan waktu tu, masya-Allah. Jadi saya kuatkan semangat lah, macam mana pun. Kemudian masuk dekat dalam ward. Kita rasa kita dah terpaling sakit dah ni. Masuk dalam ward, depan saya baru potong kaki orang kencung juga. Wak Latif namanya. Wak Latif Cikgu Latif. Umurnya 70 dah. Tak tahulah dia kata orang kencung. Rasanya lah. Anak dia nama Husni, tak silap saya. Yang mana baru potong kaki. Alhamdulillah, tengok. Lepas tu belah kanan saya. Nanti kita sambung. Latik banyak kan kancung ni. Dia jadi perdebatan. Kemudian sebelah saya, tangan dia bisul, kencing manis. Allahu Akbar. Belah sana pula terkuk patah. Dalam hati aku rasa aku sakit dah.
Depan tu lagi sakit, hilang kaki, tangan tu bisul kan, besar. Allahu Akbar. Lepas tu doktor main cuci kan, baunya Allahu Akbar. Kat sebelah kita kan, nak termuntah, kesian, dia jerit lagi. Pakcik tua kan, doktor slow sikit, sakit. Tahan, sabar, sikit je. Dibersihkan bisulnya tu. Allahu Akbar. Ya? Maksudnya apa? Bila saya duduk dalam hospital ni, saya rasa nikmat Allah ya. Nabi sebut dalam hadis, nikmat yang manusia sering lupa. Apa dia? Nikmat sihat dan masa lapang. Dua nikmat ni kita ingat waktu bila? Waktu kita sakit lah. Waktu kita sakit barulah, ya Allah, dulu tak nak pergi surau, tak nak pergi masjid, tak nak pergi mengaji. Waktu tu baru rasa. Masa lapang pula, waktu sibuk tu baru rasa, aduh, dulu kalau aku boleh pergi mengaji sonok, dah sibuk dah ni dengan anak-anak, dengan kerja sebagainya. Sebab tu ada masa lapang, tengok dalam guru WhatsApp, dia kelar mengaji, kelar Quran ke apa, pengajian pergi. Sebab apa? Yang bila kita dah disibukkan dengan hal dunia, dah sakit, tak ada masa dah nak mengaji. Ya, dan saya perhatikan ya, dekat hospital tempat saya duduk tu, boleh katakan orang yang solat ni boleh dikira dengan jari, seorang dua je. Sampaikan masa saya nak balik tu, saya pesan dekat pakcik kat sebelah saya tu, tangan bisul, pakcik, lepas ni solat pakcik, kita sakit kena solat. Ya. Berapa lama dah kat hospital ni? Dah 3 minggu. 3 minggu tak solat. Allahu Akbar. Ya, patutnya anak-anak dia ataupun doktor, nurse kena didik lah ya. Kena ajar dia tak solat. Ya, lepas tu Cikgu Latif tu tanya saya, Ustaz, dia tak panggil saya Ustaz lah, dia panggil saya adik, sebab dia tak kenal saya. Dia kata macam mana kita nak solat waktu kaki kena potong ni kan, macam mana nak ambil wuduk, macam mana nak tayamum. Ya, tu saya cakap lah, ada dua pendapat. Yang pertama, kalau tangan atau berbalut, tempat wuduk tu berbalut, kita boleh bertayamum. Itu satu. Satu lagi, kita boleh ambil wuduk sekadar tempat yang kita tak kena. Contoh, tangan belah kiri berbalut, maka kita ambil wuduk muka, tangan kanan, rambut dan kaki. Tangan belah kiri tak payah. Ataupun yang ketiga, kita buat dua-dua. Tayamum kita buat, wuduk kita buat. Ambil wuduk muka, lepas tu tangan, lepas tu tangan yang berbalut tu tayamum. Macam tu. Itu ada 3 pendapat lah. Ni belajar Pak Fiqah lah. Kena tanya Tok Guru kita lah. Kalau salah betulkan ya, Masya Allah. Jadi itu 3 pendapat untuk ambil wuduk. Betul kata, oh macam tu. Wallahualam lah. Ya, dia solat ke tak waktu tu. Ya, kita mudah-mudahan dia tanya saya tu. Lepas tu balik dia qada balik lah. Ya, qada balik solat. Ya, jadi kat situ saya merasakan bahawa peluang Allah bagi sihat, Allah bagi hidup lagi, itu satu peluang yang sangat berharga. Ya, hari ini Allah panjangkan umur kita ya, tuan-tuan semua. Allah panjangkan umur, ambil manfaat sungguh-sungguh. Dalam sehari itu pergi mengaji. Kat mana-mana pun pergilah belajar Quran ya, kerana mati nanti itu bekalan kita bawa. Nabi sebut dalam satu hadis, idza mata bani Adam inqata'a 'amaluhu illa misas sadaqatun jariyah, al-'ilmu yattafa'u bi, waladun salih yad'u lah. Bila matinya anak Adam, inqata'a, terputus semua amalan kecuali 3 je. Yang pertama ya, al-ilmu yattafa'u, waladun salih, anak yang soleh. Ni tuan-tuan yang bawa anak kan, kita didik dia sekarang, mudah-mudahan jadi anak soleh ya. Anak kita ni akan jadi kita punya sambungan amal. Kita mati, anak kita buat amal soleh, kita dapat saham dia. Yang kedua, al-ilmu yattafa'u bih. Ya, apa dia? Ilmu yang bermanfaat. Hari ni kita mengaji ni, kita manfaatkan, kita kongsi pula ke orang, dapat sekali pahala tu berjalan. Tuan-tuan belajar, betul balik ajar dekat isteri, ajar dekat anak-anak ya, dekat kawan-kawan, pahala berterusan
Ya, mati pun kita pahala berterusan. Yang terakhir, sedekah jariyah. Sedekah jariyah, sedekah yang berjalan. Ya, dekat surau, dekat masjid yang sedang bina sebagainya, kita bagi, ataupun dekat guru-guru kita bagi, dia buat amal kebaikan dan sebagainya, sentiasa berjalan. 3 je ruang untuk kita dapat pahala. Ya, bukan harta yang kita ada tu simpan mati, tak buat apa-apa. Lebih baik waktu yang kita ada ni, ada sedikit duit, bagi dekat orang-orang yang memerlukan. Boleh? Ya, insya-Allah. Baik, kita baca balik daripada ayat pertama sampai ayat kelima dengan bacaan dan juga tajwid yang betul. Boleh? Betulkan suara dulu. Okey, kita baca dengan berlagu sikit. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ada tempo sikit sebutannya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ni buatnya tak lambat, terus je. Kasab. Ayat pertama je lambat, ayat kedua sampai habis biasa je. Sekali lagi Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Bagus. Sayasla naran zata lahab. Sayasla naran. Pastikan za dah keluar. Ya, sekali lagi. Sayasla naran lahab. Bagus. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. في جيدها حبل من مسد. Bezakan ya, ha jelas, lepas tu ha nipis. Ya, tadi nampak macam sama pula. Kita baca sekali lagi ya. Fi jidiha hablum min masad. Baik, Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, selesai kongsian kita untuk hari ini. InsyaAllah kelas berikutnya kita masuk surah An-Nasr, surah pertolongan.
apa yang pertolongan, apa yang Allah nak sebut pasal pertolongan, nak tahu kena datang. Ada kisah dia yang menarik, ya, yang kita akan tahu akan datang insya-Allah. Mudah-mudahan Allah beri kelapangan masa untuk kita dapat jumpa lagi pada kelas berikutnya. Sama-sama kita baca doa khatamul Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbalan karim. Insyaallah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.